Buletin 1.38 Mei bersama saya Yasin Mansur. Tajuk utama tengah hari ini. M-Bank didenda kerana gagal kemuka laporan transaksi merugikan membabitkan akaun Datuk Seri Najib. Kubah masjid dalam pembinaan runtuh, 4 jemaah terselamat. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Akibat gagal menghantar laporan transaksi merugikan STR kepada Bank Negara mengenai transaksi melibatkan akaun bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, M-Bank dikenakan denda. Keterangan itu diberi Pegawai Bank Negara Ahmad Farhan Sharifuddin, saksi keempat yang dipanggil semula ke Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi tadi pada perbicaraan kes Datuk Seri Najib membabitkan dana SRC International Sdn Bhd berjumlah 42 juta ringgit. Ketika pemeriksaan balas oleh pasukan pembelaan oleh Peguam Harvinderjit Singh, Farhan mengakui M-Bank didenda kerana gagal mengemukakan laporan transaksi yang merugikan membabitkan akaun Datuk Seri Najib. Namun ketika ditanya apakah urus niaga terbabit, Farhan tidak dapat menyatakan secara spesifik. Harvinderjit turut bertanya sama ada urus niaga itu sebelum atau selepas 2013. Jawab Farhan, ia adalah transaksi dari pembukaan hingga penutupan akaun. Untuk rekod, Farhan terlibat dalam serbuan di M-Bank Cawangan Jalan Raja Chulan pada 6 Julai 2015. Menurut Farhan, jika M-Bank Raja Chulan melaporkan transaksi mencurigakan dalam akaun Datuk Seri Najib kepada Bank Negara sebagai STR, bekas Perdana Menteri itu tidak akan dimaklumkan mengenai tindakan berkenaan kerana ia adalah sama dengan membocorkan maklumat kepada pemegang akaun. Masjid Haji Muhammad di Batu Buruk, Kuala Terengganu runtuh malam tadi. Kejadian kira-kira jam 10.30 malam itu berlaku ketika jemaah baru selesai solat tarawih. Mengikut laporan awal, kejadian melibatkan struktur kubah yang masih dalam proses baik pulih menyebabkan runtuhan turut berlaku hampir di keseluruhan bahagian tengah masjid. Runtuhan terjadi ketika hujan lebat dan ketika kejadian 4 jemaah masjid sedang bertadarus Al-Quran. Kami duduk tengah baca Quran, tiba-tiba kilat. Bunyi kilat, saya ingat macam kilat bunyi datang kilat, tapi rupa-rupanya runtuh. Dan kami pun berlindung di bawah bin yang lama itulah. Sebelum itu, masjid dipenuhi hampir 200 jemaah yang mengerjakan solat sunat tarawih. Menurut penduduk, masjid itu masih digunakan untuk solat dan ibadat lain kerana kerja baik pulih hanya melibatkan bahagian tertentu masjid. Masa saya sedang menyimpan sejadah, tiba-tiba saya terdengar satu bunyi yang kuat daripada atas, seolah-olah macam ada benda nak jatuh. Maka saya telah lari meluru ke depan. Dan dalam waktu yang sama, saya dapati bahagian atas, iaitu bahagian pembinaan atas, telah runtuh. Tiba-tiba terdengar bunyi kuat, macam gempa bumi. Jadi adik saya buka pintu, waktu itu tengah hujan lebat, dia buka pintu, dia kata kubah masjid utuh. Akibat kejadian, keseluruhan masjid kini ditutup kepada orang ramai. Masjid Haji Muhammad berusia lebih 100 tahun dan boleh memuatkan 1,000 orang dalam satu masa. Di Negeri Sembilan, sekumpulan pekerja kilang nyaris maut apabila bas kilang yang mereka naiki tiba-tiba disambar api. Kejadian di Jalan Sepri, Rembau itu berlaku ketika mereka dalam perjalanan ke tempat kerja. Mengikut laporan, ketika bomba tiba, semua pekerja terbabit sudah pun keluar dari bas berkenaan. Menurut Balai Bomba dan Penyelamat Rembau, pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian itu pada jam 6.58 pagi tadi. Setibanya di lokasi, api semakin marak. Siasatan awal mendapati kebakaran bermula dari bahagian enjin bas bertentangan dengan tempat duduk pemandu bas. Punca sebenar kebakaran masih disiasat.
Hampir 90 kawasan di daerah Klang, Selangor masih mengalami gangguan bekalan air tidak berjadual selepas 3 paip utama pecah berhampiran projek pembinaan lebuh raya West Coast Expressway WCE Banting Taiping. Kerja pembaikan paip terbabit mengalami kelewatan susulan berlaku pergerakan tanah di kawasan itu. Untuk perkembangan terbaru mengenai ini, kita bersama wartawan Amirul Hakim Lokman di lokasi. Amirul, bagaimana dengan proses pembaikan paip? Adakah ia telah siap sepenuhnya? Ya, setakat ni belum ada lagi makluman atau perkembangan terbaru yang dapat saya maklumkan kerana kami tidak dibenarkan ataupun tiada pegawai yang memaklumkan kami tentang status terkini status pemulihan. Namun apa yang saya dapat maklum ataupun maklumat yang saya terima pada sebelah petang nanti akan ada satu mesyuarat yang membabitkan beberapa exco negeri dan juga pihak Air Selangor dalam membincangkan status pembaikan ataupun yang sedang berjalan ketika ini. Dan melalui perhatian saya pada hari ini, jika anda boleh lihat kerja-kerja pembaikan ataupun kerja baik pulih di hadap paip yang pecah sedang bergiat dijalankan, dan di mana di sini ada terdapat pusat gerakan yang akan memaklumkan status perkembangan semasa. Dan ketika ini ada beberapa pihak yang melibatkan Air Selangor, Majlis Pemandangan Klang, MPK. Dan ada saya juga lihat penggunaan drone di mana mungkin melihat daripada visual atas status pembaikan yang dilakukan ketika ini. Dan melalui pada malam tadi daripada Ketua Jabatan Perhubungan Pelanggan Komunikasi daripada Pengurusan Air Selangor, Abdul Rauf Ahmad, maklumkan kerja-kerja pembaik pulih atau pembaikan paip yang pecah ini melibatkan 3 jenis panjang paip yang melibatkan 1400 mm, 900 mm dan juga 600 mm. Dan kerja-kerja ini akan dilanjutkan berikutan terjadian pergerakan tanah yang berlaku juga malam tadi, dan ini mengakibatkan 60 ataupun 90 kawasan di daerah Klang terjejas akibat ketiadaan air. Dan ini juga akan mengambil masa, dan di mana proses pemulihan air ini akan berjalan berdasarkan keadaan kawasan, di mana kawasan yang akan mempunyai bekalan terus ataupun direct supply akan mendapatkan bekalan air yang lebih awal, dan yang lain akan pada lokasi yang mungkin lebih tinggi keadaan ataupun geografinya akan mendapatkan bekalan air yang sedikit lambat. Dan seperti anda lihat masih lagi berada di kawasan sekitar lebuh raya West Coast Expressway Banting ke Taiping, di mana kejadian paip pecah ini telah berlaku pada Ahad lalu. Dan ini mengakibatkan paip yang menyalurkan air di sekitar kawasan daerah Klang terjejas dan pecah, dan kerja-kerja pembaikan ini akan mengambil sedikit masa akibat kejadian pergerakan tanah. Apa lagi makluman yang akan saya maklumkan dari pengasaman semasa-semasa? Sekian sahaja dari saya, kembali bersama Yasir di Sembetas. Silakan. Terima kasih Amirul dengan laporan itu tadi. Sesi pendengaran awam Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai penemuan kem penempatan sementara dan kubur di Wang Kelian Perlis bersama hari ini. Diadakan di Dewan Gemilang Kementerian Dalam Negeri KDN, Putrajaya sesi ini memasuki hari ke-7. Prosiding dimulakan dengan saksi ke-20 penolong kanan pendaftar Mahkamah Tinggi Perlis, Nurul Hafzan Abdul Aziz yang memberi keterangan. Keterangan beliau mengenai kenyataan saksi yang diterima semasa perbicaraan kes ejen atau penyeludup pendatang asing tanpa izin parti. Seterusnya, saksi ke-21 bekas wartawan Malay Mail, S. Arul Das, memberi keterangan mengenai laporannya yang dikeluarkan oleh akhbar berkenaan pada Mac 2015. Beliau memberi keterangan tentang bagaimana menjadi individu pertama menemui kem penempatan sementara dan kubur di Wang Kelian itu. Beliau turut memaklumkan hasil penyelidikan yang dilakukannya ketika melakukan tinjauan di lokasi kejadian mendapati sindiket itu mula beroperasi sejak Disember 2014. Pada sesi pendengaran sebelum ini, 19 saksi telah memberi keterangan. Bekas Ketua Hakim Negara Tun Arifin Zakaria mempengerusikan RCI yang dianggotai 7 anggota dengan bekas Ketua Polis Negara Tan Sri Nur Rahmai sebagai timbalan pengerusinya. 4 tahun lalu negara dikejutkan dengan penemuan 139 kubur dan 28 kem pemerdagangan manusia yang ditinggalkan di puncak Bukit Wang Berumah di Wang Kelian, sempadan Malaysia, Thailand. RCI yang diperkenan penubuhannya oleh Yang di-Pertuan Agong pada 29 Januari lepas antara lain meneliti semua dokumen dan bukti berkaitan kes penemuan itu.
Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim bakal mengadakan sesi pertemuan melibatkan orang awam, ahli parlimen dan senator Dewan Negara yang akan diadakan bulan ini. Sesi pertemuan itu untuk mendapat idea dan pandangan dalam menggubal Undang-Undang Perlindungan Alam Sekitar EPA menggantikan Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Sebelum-sebelum ini kita mengalami... Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Senator Datuk Lim Pei Hen di Dewan Negara pagi tadi yang ingin tahu sama ada pengubalan RUU ini mampu memberi hukuman setimpal kepada pesalah. Di Mestek, ya, kita menjangkakan kita akan mengadakan stakeholders bersama dengan publik. Kita harap insya-Allah dalam bulan Mei 2019 ini sebelum kita bentangkan di Parlimen, dan juga kita akan mengadakan juga engagement dengan ahli-ahli yang berhormat, dan saya minta pada waktu itu bila kita panggil ahli-ahli yang berhormat, ya, untuk mencurah idea, saya harap waktu itu semua ahli-ahli yang berhormat juga mengambil participation. Tambahnya, pengubalan RUU ini bukan tanggungjawab kementerian semata-mata. Sehubungan itu, beliau berharap semua pihak terlibat dapat memberi kerjasama dan hadir pada sesi tersebut. RUU ini dijangka dibentangkan pada sesi Parlimen hujung tahun ini. Ia memfokuskan terhadap peningkatan penguatkuasaan dan perundangan berbanding akta sedia ada yang disifatkan tidak mencukupi untuk mengawal pencemaran yang berlaku seperti di Sungai Kim Kim. Sementara itu, tiada hukuman mati diperuntukkan di bawah rang Undang-Undang Perlindungan Alam Sekitar EPA. Sebaliknya, pengubalan RUU itu lebih kepada memperkenalkan konsep kelestarian persekitaran dengan penguatkuasaan dan hukuman lebih berat kepada pesalah alam sekitar. Ini termasuklah peruntukan denda tinggi dan menaikkan kompaun. Akta baru ini yang akan menggantikan Akta 1974 tidak ada hukuman mati. Ya, antara yang kita perkenalkan adalah pengenalan konsep baru macam seperti environment protection, precautionary approach, sustainability. Kalau dulu orang bagi tahu cradle to grave, kini kita perkenalkan cradle to cradle and extended producer responsibility. Dengan izin, kita ada peruntukan denda yang tinggi. Lepas itu kita mewujudkan denda minimum dan menaikkan nilai tawaran kompaun bagi menunjukkan kesalahan pencemaran alam sekitar ini adalah satu kesalahan serius. Proton merekodkan peningkatan jualan 50.2% sekaligus meletakkannya di tempat kedua sebagai jenama otomotif terlaris negara bagi 4 bulan pertama 2019. Prestasi memberangsangkan itu dicapai susulan strategi Proton dalam meningkatkan fokus pengalaman pelanggan dan berada di landasan pertumbuhan pasaran yang kukuh. Now interested with our new models. And of course, to us, as a 4S dealer, we have our pressure on it because we want to make sure the amount of time and money customers spend with us is worth for what it's worth. With the current high number of X70 bookings, which is more than 25,000, and also delivery of more than 9,000 vehicles, and for the upcoming two models, Persona and Iris, which Proton currently have about 8,000 bookings over it, and I'm so confident that Proton in the sooner time will soon become at least the number 2 biggest automobile leader in this industry. Sehingga kini sebanyak 79 pusat 3S dan 4S Proton telah pun disediakan di seluruh negara. Dalam memastikan kepuasan optimum pelanggan, model generasi baru terutamanya model X70 kini menjadi penanda aras baru bagi model-model Proton keluaran seterusnya. Pokok renik yang juga dikenali sebagai bonsai popular di negara Asia seperti China dan Jepun. Menanam dan membentuk bonsai bukan sahaja sekadar hobi untuk mengisi masa lapang, malah ia boleh dijadikan tumbuhan untuk diniagakan dengan nilai pulangan yang tinggi. Muhammad Khalid Muhammad Sam mula menggubah bonsai mini atau tiara bonsai sejak 8 bulan lalu.
Bonsai dibentuk dan diletakkan di dalam sebuah bekas kaca. Dia menggunakan lumut hijau yang diimport khas dari Belanda bagi mendapatkan pemandangan seolah-olah seperti sebuah taman mini. Unik saya punya ni sebab saya buat sendiri daripada benih ataupun pada batang yang lama. So saya bentuk ikut desain saya sendiri yang saya nak lah. Bagi mendapatkan hasil bonsai yang menarik sememangnya bukan mudah. Hal yang demikian kerana membentuk satu pokok bonsai mengambil masa selain memerlukan penjagaan rapi. Tera bonsai ini pastinya dapat menghidupkan kembali suasana hijau dan damai, biarpun berada di dalam rumah, di pejabat maupun di ruang yang sempit dan sukar untuk menanam tumbuhan. Laporan antarabangsa. Kesukaran mendapatkan kemudahan asas menjadi dilema pelarian Syria di kem-kem penempatan untuk menjalani kehidupan seharian. Lebih perik, kebanyakan mereka tiada sumber pendapatan untuk keluar kawasan dan membeli keperluan termasuklah bekalan air bersih. Untuk perkembangannya, kita bersama wartawan Mior Abdul Malik Rayani di Syria. Terima kasih rakan tugas di studio. Saya kini berada di salah sebuah kem yang terdapat di daerah Al-Bab ini, iaitu di kem Zamka, dan hari ini adalah hari kelima misi kami di Syria ini, dan setelah beberapa hari mengunjungi beberapa kem, dan hari ini kami meninjau salah satu projek yang diinisiatifkan oleh Syria Care, dan bersama saya ketika ini adalah Ketua Pegawai Eksekutif Syria Care, Puan Siti Sakinah Miar Omar Baki. Terima kasih kerana bersama Buletin 130. Mungkin Puan boleh ceritakan tentang projek telaga yang diinisiatifkan oleh Syria Care. Projek ini diilhamkan ya sewaktu kedatangan kami pada bulan 12 2018 yang lalu. Sewaktu itu keadaan di sini sejuk, tanah di sekitar sini semuanya berlumpur, dan kami telah sempat menziarahi satu keluarga di dalam, dan sewaktu kami keluar salah seorang wanita itu datang kepada kami dan mengadu keadaan mereka yang ketiadaan air. Mereka sendiri terpaksa keluar cari air, dan pada ketika itu dah 3 hari dah tak ada air. Sekembalinya daripada sana kami berbincang dengan rakan NGO kami di sini, dan alhamdulillah inilah hasilnya. Walaupun menghadapi berbagai kesukaran untuk menggali telaga akibat keadaan tanah yang lembik, hujan dan lecah dan sebagainya, tetapi alhamdulillah sekarang ini telaga ini dapat dimanfaatkan oleh lebih 200 keluarga di kem Zamka ini, dan bukan itu sahaja, ianya dibina berhampiran dengan masjid bagi mereka di kem ini. Jadi kita bina di situ kawasan untuk berwuduk, juga tandas bagi kegunaan mereka. Baik Ustazah, saya pasti Syria Care telah melihat keperluan antara yang paling utama di sini adalah keperluan air dan sebagainya, tapi antara keperluan lain yang mungkin Ustazah sendiri memantau keadaan di sini bagaimana? Baik, sebagaimana dapat dilihat di sini mereka hidup dalam serba kekurangan. Jadi bantuan makanan contohnya adalah antara keperluan lain. Di samping kita lihat anak-anak di sini sangat-sangat daif keadaannya, dengan tiada pakaian yang baik ya, kasut pun tiada. Jadi insya-Allah dari masa ke semasa kita akan menghantar bantuan mengikut keperluan semasa mereka. Itulah kalau kita dapat saksikan anak-anak kat sini begitu gembira sekali bermain tanpa rasa memikirkan apa beban yang mereka tanggung. Ini keadaan yang cuaca baik seperti hari ini, angin dan juga keadaan cerah. Kalau suhu berubah di sini dalam musim sejuk, mungkin Ustazah boleh gambarkan keadaan ini. Sewaktu kami tiba di sini pada penghujung awal bulan 12 yang lalu, keadaan memang sudah sejuk dan kita datang cukup berpakaian tebal walaupun kita asalnya tempat yang panas. Tetapi kanak-kanak di sini dengan pakaian yang nipis, tidak memakai kasut, tidak memakai stokin, pijak tanah lumpur, memang sangat-sangat menyedihkanlah keadaan mereka, dan saya fikir bukan mereka yang berada di sini saja. Hampir keseluruhan kawasan di Syria ini kanak-kanaknya mengalami situasi yang sama, dan mereka memerlukan perhatian daripada kita semua. Baik, terima kasih Ustazah kerana sudi bersama Buletin 130. Itulah dia keadaan yang dapat digambarkan pada waktu ini. Saya di sini amat tersentuh melihat kanak-kanak di sini dan juga penghuni-penghuni di kemah-kemah pelarian di sini. Apapun, kita terus mengharapkan sumbangan daripada rakyat Malaysia agar segala yang kita rancangkan dan juga sumbangan dapat kami salurkan untuk membantu mereka di sini agar dapat menjalani kehidupan yang lebih sempurna. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ini, ambil keberkatan ini untuk sama-sama berkongsi rezeki dengan mereka. Untuk itu, sekian dulu laporan dari saya dari kem di Al-Bab ini. Kita kembali bersama rakan Sugas di studio. Bye-bye. 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 Malu. Bye. Terima kasih Malik yang berada di Syria.
Setiausaha Negara Amerika Syarikat Mike Pompeo melakukan lawatan mengejut ke Baghdad untuk bertemu Perdana Menteri Iraq Adil Abdul Mahdi semalam. Ia bagi menyatakan kebimbangan Amerika Syarikat berhubung kedaulatan Iraq selepas peningkatan aktiviti Iran di rantau itu. Pompeo berkata tujuan lawatan diadakan bagi membincangkan peningkatan ancaman yang disedari Washington oleh Iran di Iraq. Sekaligus Amerika Syarikat mahu Iraq melindungi pasukan ketenteraannya. Tambahnya Amerika Syarikat tetap berpendirian menghormati kedaulatan Iraq dan tidak mahu negara lain juga mencampuri urusan negara itu. Pompeo dilapor terpaksa membatalkan lawatannya ke Jerman dan melakukan perjumpaan mengejut selama 4 jam dengan Adil. Lawatan itu dibuat 2 hari selepas penasihat keselamatan Amerika Syarikat John Bolton menerbangkan pesawat Abraham Lincoln dan pasukan petugas bom miliknya ke Iran berikutan dakwaan ancaman daripada Iran. Washington sebelum ini telah meningkatkan tekanan sekatan terhadap Iran ke atas program nuklearnya dan menyenaraikan pasukan pengawal revolusi Iran sebagai kumpulan pengganas. Sukan Liverpool berjaya menempah tiket ke pentas final Liga Juara-Juara Eropah di Madrid 2 Jun depan selepas melakar kebangkitan dramatik pada aksi separuh akhir kedua di Anfield awal pagi tadi. Walaupun turun tanpa 2 tonggak utama Roberto Firmino dan Mohamed Salah, Liverpool cemerlang membelasah Barcelona 4-0 sekaligus mara ke penentuan juara dengan agregat 4-3. Ketika ramai yang menjangkakan Liverpool tidak mampu bangkit selepas tewas 3-0 pada aksi separuh akhir pertama 2 Mei lalu, skuad kenalian Jurgen Klopp bagaimanapun tampil di Anfield dengan semangat berbeza apabila garang memulakan aksi dengan gol pertama dari Divock Origi seawal minit ke-7. Kekal 1-0 tamat separuh masa pertama. Kemasukan pemain gantian Jorginho Wijnaldum pada baki 45 minit separuh masa kedua bagaikan meniup semangat final pada 2005 di Istanbul, Turki apabila pemain tengah kelahiran Belanda itu cemerlang meledak 2 gol pantas pada minit ke-54 dan 56 sebelum sepakan penjuru Trent Alexander-Arnold yang tidak disedari benteng pertahanan Barcelona pada minit ke-79 dimanfaatkan sebaik mungkin Origi untuk gol keempat Liverpool. Tersentak Barcelona yang dibarisi Lionel Messi dan hanya memerlukan 1 gol di tempat lawan cuba bangkit, namun Liverpool berjaya mempertahankan agregat 4-3 sehingga whistle penamat sekaligus mara ke pentas final Liga Juara-Juara Eropah di Madrid, Spanyol 2 Jun depan. Apapun lawan Liverpool di penentuan juara, masih belum diketahui memandangkan satu lagi slot akan ditentukan antara Ajax dan Tottenham awal pagi esok. Walaupun menyedari kejohanan peringkat kebangsaan yang diadakan baru-baru ini merupakan medium pemilihan atlet e-sukan ke Sukan C Filipina November depan, Majlis Sukan Negara MSN tidak dapat menyalurkan peruntukan memandangkan Persatuan Sukan Elektronik Malaysia ESM gagal mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Ketua Pengarah MSN Datuk Ahmad Syapawi Ismail dalam kenyataannya berkata ESM bukan sahaja gagal mengemukakan sebarang dokumen untuk memohon peruntukan bagi kejohanan peringkat kebangsaan dari 29 April hingga 4 Mei 2019, malah Persatuan Sukan berkenaan turut lewat menghantar permohonan peruntukan pada 6 Mei iaitu 2 hari selepas kejohanan berakhir. Tegas Datuk Ahmad Syapawi lagi, situasi itu menyebabkan MSN tidak dapat menyalurkan peruntukan sebanyak RM750,000 seperti yang telah dipersetujui dalam mesyuarat bersama Kementerian Belia dan Sukan KBS dan Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC pada 15 April lalu. Justru Datuk Ahmad Syapawi juga meminta ASM agar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kenyataan sebaliknya memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan jaringan kerjasama dengan semua pemain industri sukan elektronik. Sebagai rekod, ESM sebelum ini mendakwa Persatuan Sukan Terbabit masih belum menerima peruntukan daripada KBS untuk mengadakan sesi kelayakan pemilihan atlet e-sukan ke Sukan C Filipina 2019 biarpun peruntukan tersebut dijanjikan kepada mereka. Laporan tadi mengakhiri Buletin 1.30 sempena filem Pokemon Detektif Pikachu yang bakal ditayangkan esok. Saksikan Festival Pikachu Outbreak yang diadakan di Yokohama, Jepun. Salam hormat dan Assalamualaikum.